الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم الخير. اللهم ذكرنا بالقرآن السنة، تعلمنا مما بجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk dapat sama-sama kita bersua di alam maya pada pagi ini, sama-sama di dalam majlis perkongsian ilmu tauhid daripada kitab Al-Fiqhul Akbar karangan Imam Abu Hanifah. Dan terima kasih kepada pihak SPAQ yang masih meneruskan kuliah ini, kuliah yang sangat penting di dalam kehidupan kita berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insyaAllah pagi ini kita sambung lagi perbincangan berkenaan dengan takdir, berkenaan dengan takdir. Cuma dalam kuliah yang lepas, kita telah bincangkan berkenaan dengan sifat mencipta dan hubungannya dengan sifat-sifat yang lain, termasuklah berkenaan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berkenaan dengan 4 peringkat iman dengan qada dan juga qadar yang itu telah kita bincangkan di dalam kuliah sebelum ini. Cuma saya lupa, saya rasa ada sesuatu yang saya rasa nak tambah berkenaan dengan peringkat takdir ini, iaitu peringkat yang telah kita lalui, iaitu berkenaan dengan peringkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan persoalan takdir. Iaitu kita beriman bahawasanya Allah Ta'ala telah menentukan pada azali. Maknanya kita tahu bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan takdir kepada kita semenjak azali. Kemudian kita beriman juga bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatatkannya di Lauh Mahfuz. Jadi dan seterusnya ketiga dan juga keempat yang itu telah kita bincangkan di dalam kuliah sebelum ini. Cuma saya rasa ada lagi bentuk perangkat takdir yang lain yang saya pun tak pasti, tapi rasanya saya belum menjelaskannya. Walaupun dari segi dalilnya ada yang mempunyai keserupaan dengan apa yang telah kita bincangkan sebelum ini, namun dari segi keilmuan kita berkenaan dengan takdir, kepercayaan kita berkenaan dengan takdir dari sudut yang lain. Baik. Jadi insyaAllah saya akan sebut berkenaan dengan perangkat takdir, dari sudut yang lain. Iaitu yang pertama, dari sudut yang pertama iaitu ketentuan semenjak azali. Yang ni dia sama juga yang sebelum ni, tapi saya sedikit lagi je lah. Dia ada peringkat-peringkat lain lagi selepas daripada ni. Iaitu dengan hadis yang telah saya kongsikan sebelum ini. Iaitu yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan bahawasanya ketentuan segala takdir ini adalah semenjak azali, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan langit dan bumi. Begitu juga di dalam hadis yang lain yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaffal qalamu bima anta laqin," iaitu telah kering pena dengan sesuatu yang
engkau layak dengannya. Jadi itu peringkat pertama, takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peringkat yang kedua, okay, aku kita share semua hadis dulu. Peringkat yang kedua, iaitu ketentuan ketika mana Allah Subhanahu wa taala mengadakan perjanjian dengan zuriat anak Adam di alam roh. Bagaimana yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak. Oh, pendek-pendek. Saya share sikit. Aku jadikan mereka ini untuk syurga dan mereka akan beramal dengan para manusia sekaligus semua sekali. Dia menciptakan seorang orang. Jadi foto-foto sambung kita apa itu segitu. Sebab tak boleh nak share sekaligus. Foto. Okey, baik. Jadi ini peringkat yang kedua, iaitu ketentuan ketika mana Allah Subhanahu wa taala mengadakan perjanjian dengan zuriat anak Adam di alam ruh. Iaitu satu hadis yang agak panjang yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam At-Tirmidzi. Di mana di dalam hadis tersebut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya tentang ayat wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidana aw taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafil. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun-temurun dari tulang belakang mereka, dan dia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri. Lalu dia bertanya dengan firman-Nya, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka semua menjawab, benar, engkaulah Tuhan kami. Kami menjadi saksi yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai, tidak diberikan peringatan tentang hakikat tauhid ini. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, lalu baginda bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam lalu dia menyapu belakangnya dengan tangan kanannya. Maka Allah mengeluarkan daripadanya sekumpulan zuriat lalu berfirman, aku jadikan mereka ini untuk syurga dan mereka akan beramal dengan amalan ahli syurga. Kemudian Allah menyapu Adam sekali lagi lalu mengeluarkan daripadanya zuriat. Maka Allah berfirman, aku ciptakan mereka ini untuk neraka dan mereka akan beramal dengan amalan ahli neraka. Maka seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu apa? Maka kalau begitu untuk apa amal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dan hadis yang seterusnya kita tengoklah. Mungkin dengan hadis ini berkaitan dengan ketentuan kepada seseorang, apakah seseorang itu mempunyai pilihan ataupun tidak mempunyai pilihan, yang itu insya-Allah kita akan jelaskan selepas ini. Cuma apa yang saya nak sebutkan di sini iaitu berkenaan dengan peringkat takdir yang kedua. Peringkat takdir yang kedua
iaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya ketika mana Allah Subhanahu wa taala mengadakan perjanjian dengan zuriat anak Adam, dengan zuriat kita semua di alam roh dahulu. Pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala melakukan satu lagi ketentuan, iaitu ketentuan ketentuan neraka kepada ahli neraka dan syurga kepada ahli syurga. Jadi itu perangkat takdir yang kedua. Baik. Kemudian perangkat takdir yang ketiga, iaitu takdir untuk sepanjang hidup. Allah. Kita lagi. Baik. Ini takdir untuk sepanjang hidup seseorang bagi setiap individu. Ini peringkat takdir yang ketiga, takdir untuk sepanjang hidup. Iaitu ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan ketika mana seseorang itu berada di dalam rahim ibunya, iaitu ketika mana mereka masih lagi janin berada di dalam rahim ibunya. Ini hadis dia. Secara ringkasnya di dalam hadis ini mana Nabi SAW menceritakan tentang kejadian seseorang manusia ketika mana setelah seseorang itu dihimpunkan di dalam perut ibunya dengan 4 perangkat, iaitu setitis air, kemudian menjadi seketul darah, kemudian menjadi sepotong daging, kemudian diutuskan malaikat, ditiupkan roh padanya dan diperintahkan dengan 4 perkara, iaitu ditulis rezeki, ajalnya, amalannya dan celaka atau bahagia ia. Jadi ini ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, peringkat yang ketiga ketika mana seseorang itu berada di dalam rahim ibunya, di dalam rahim ibunya. Baik. Kemudian peringkat yang keempat, peringkat yang keempat iaitu yang bersifat takdir tahunan, ketentuan tahunan. Iaitu pada malam Al-Qadar. Pada malam Al-Qadar. Ini sebagaimana yang terdapat di dalam surah Ad-Dukhan. Ayat yang ketiga dan keempat. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berkat. Bila malam yang berkat tu? Malam yang berkat tu sebagaimana di dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Jadi malam yang diberkati itu adalah malam Al-Qadar. Baik. Ini di antara uraian yang diberikan oleh mufassir berkenaan dengan ayat tersebut. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada malam yang diberkati itu malam Al-Qadar, sebagaimana di dalam surah Al-Qadar menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami sentiasa memberikan peringatan dan amaran kepada hamba-hamba kami. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, padanya, iaitu pada malam tersebut,
dijelaskan kepada malaikat tiap-tiap perkara yang mengandungi hikmah serta tetap berlaku. Lalu ini petikan daripada beberapa kitab tafsir yang saya petik. Ini petikan daripada buku saya sendiri, buku syarah hadis berkenaan dengan takdir. Ya, ini dipetik daripada tafsir Ruhul Ma'ani, tafsir Al-Qurtubi. Nah, petikan daripada kitab-kitab tafsir. Jadi mana mereka mengatakan ditulis daripada Lauh Mahfuz pada malam itu pada ketentuan pada tahun tersebut, rezeki, kematian, kehidupan, hujan, haji yang akan dikerjakan seseorang dan sebagainya. Pada perkara itu, ketetapan itu sudah pun ada di Lauh Mahfuz, sudah pun ada di dalam tulisan sebagaimana yang telah kita bincangkan sebelum ini dalam kuliah yang lepas. Saya telah bincangkan antara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan takdir, iaitu kita percaya, kita beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala mencatatkan segala takdir itu di dalam Lauh Mahfuz. Jadi mana dicatatkan di Lauh Mahfuz, lalu pada malam Al-Qadar ditentukan, diberikan dijelaskan kepada malaikat berkenaan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang terdapat di dalam ayat di awal surah Ad-Dukhan. Jadi itu perangkat takdir yang keempat. Perangkat takdir yang kelima, yaitu takdir harian. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, kulla yawmin huwa fi sya'n. Tiap-tiap masa dia di dalam urusan. Tiap-tiap hari, kulla yawm, tiap-tiap hari dia di dalam urusan mencipta dan juga mentadbir makhluk-makhluknya. Nabi SAW di dalam hadis mana Nabi SAW mentafsirkan ayat tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Cukup lagi. Jadi di dalam Sahih Al-Bukhari, di dalam kitab tafsir, mana di dalam kitab tafsir, di dalam Sahih Al-Bukhari, daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi qawlihi ta'ala kulla yawmin huwa fi sya'n. Berkenaan dengan firman Allah Ta'ala, tiap-tiap hari dia di dalam urusan. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam urusannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min sya'nihi an yaghfira dhanba wa yufarrija karba wa yarfa'a qauman wa yakhfida akharin. Antara urusannya ialah mengampunkan dosa, melepaskan kesulitan, mengangkat satu golongan dan merendahkan satu golongan yang lain. Jadi malah ini takdir perangkat yang kelima, iaitu takdir harian, harian. Mana berkenaan dengan takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, mana dia ada yang bersifat mana awal dahulu, ketentuan pada azali, kemudian seterusnya ketentuan di dalam ketika mana seseorang itu berada di dalam rahim ibunya, kemudian selepas daripada itu ketentuan tahunan di malam Al-Qadar, kemudian ketentuan harian. Maknanya setiap hari sentiasa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jelaskan kepada malaikat terutama sekali apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan seseorang itu untuk diampunkan dosanya, diangkat darjatnya dan sebagainya. Jadi mana itu perangkat takdir sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang difahami oleh ulama di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saya petik daripada buku saya Syarah Mishkat yang ketiga berkenaan dengan takdir. Khusus buku itu 195 muka surat hadis-hadis berkaitan dengan takdir. Baik. Kemudian takdir yang tertulis. Kita masuk pada perbahasan tajuk yang seterusnya. Takdir yang tertulis. Hakikat takdir yang ditulis itu adalah keterangan tentang apa yang akan terjadi. Bukan sebagai perintah arahan supaya terjadi sedemikian. Sebagai contoh, terjadinya maksiat pada hamba itu ditulis bukan sebagai apa yang dia diarah supaya melakukannya. Tetapi apa yang akan dilakukannya nanti dengan pilihan dan usahanya. Silap di dalam memahami perkara menyebabkan seseorang itu terjerumus dalam faham Jabariyah, iaitu fahaman yang mengatakan bahawa manusia adalah makhluk yang ditekan oleh pemaksaan dan tidak ada pilihan untuknya. Saya lupa nak bagi tahu. Kalau siapa-siapa yang ada buku tu, boleh tengok pada muka surat 44 lah. Ada yang ada buku ni, boleh lihat pada muka surat 44. Saya rasa kalau giling itu dapatkan buku. Okey. Jadi, baik, kita balik kepada tajuk yang kita bincangkan. Jadi hakikat takdir yang ditulis. Mana sebelum ni kita dah bincangkan berkenaan dengan takdir. Ini ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mula-mula sekali semenjak azali 50,000 tahun. Sebelum Allah Subhanahu Wa Taala jadikan langit dan bumi, Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan segala perkara. Okay. Kemudian kita sudah baca juga berkenaan dengan hadis qalam. Yang mana di dalam hadis tersebut mula-mula sekali ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan qalam, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada qalam supaya menulis segala ketentuan yang telah lalu dan juga yang akan berlaku. Jadi apa yang ditulis itu adalah keterangan, keterangan tentang apa yang akan berlaku. Dia bukan sebagai satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya makhluk melakukan perkara tersebut, supaya manusia melakukan perkara tersebut. Mana Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberi pilihan kepada hamba-hambanya. Jadi selepas daripada ini kita akan bincangkan pula berkenaan dengan qada dan juga iradah, antara qada dan juga iradah. Jadi apakah bila mana Allah Subhanahu Wa Taala tentukan kepada seseorang, bermakna dia tidak mempunyai pilihan lagi terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anggapan ataupun kepercayaan bahawasanya manusia tidak ada pilihan. Manusia diarahkan sepenuhnya terhadap untuk mengikuti, wajib mesti mengikuti dengan paksaan terhadap apa yang telah ditetapkan, apa yang telah tertulis di dalam takdir. Kefahaman tersebut, kepercayaan tersebut adalah kepercayaan golongan Jabariyah. Golongan Jabariyah mengatakan manusia ni langsung tidak ada pilihan. Kita ni langsung tidak ada pilihan. Kita betul-betul dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ini umpama bulu ayam
yang berada di tengah padang pasir melentuk ke arah mana yang ditiup oleh angin. Maknanya angin tiup ke arah ni, dia pun melentuk ke arah ni. Angin tiup ke arah ni, dia pun melentuk ke arah ni. Tak ada pilihan. Langsung tidak boleh melakukan pilihan. Itu fahaman Jabariyah yang mengatakan kita ini sepenuhnya dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada hamba-hambanya, memberikan pilihan kepada manusia. Sebab itu seseorang manusia dikira sebagai mukallaf, dikira dicatatkan segala perbuatan yang ia lakukan bila mana dia telah balik, bila mana dia telah mampu untuk berfikir. Saya pun lupa, saya tak ingat apakah hadis-hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan kepada manusia ni, yang tu saya telah kongsikan ataupun tidak kongsikan sebelum ini. Saya pun lupa dah. Tak apa, saya rasa saya kongsikan lagi. Kalau sudah kongsikan, ataupun kalau belum kongsikan, apa saya kongsikan untuk perkongsian ilmu kepada para peserta kuliah sekalian. Baik. Jadi mana kepercayaan kepada takdir bukan bermakna kita tak ada usaha, tidak ada ikhtiar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pilihan kepada kita, kepada manusia, dan juga memberikan panduan melalui Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jadi kalau Allah Taala tak beri pilihan, apa makna Allah Taala utuskan Rasul untuk membimbing kita? Pada manalah? Umpamanya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, jalan kebaikan untuk dilalui olehnya dan juga jalan kejahatan untuk dijauhi olehnya. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Saya kongsikan dulu ayat. Mana Allah Subhanahu wa taala beri kemampuan sempurnakan kejadian manusia. Allah Taala sempurnakan kejadian manusia, beri pilihan, beri kemampuan untuk memilih dengan kemampuan akal. Kalau tidak ada kemampuan memilih dengan kemampuan akal, maka hilanglah taklif kepada seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dia tu belum baca lagi. Share balik firman dia. Potong. Wa nafsin wa ma sawaha. Dan demi diri manusia. Demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya, iaitu demi Allah lah, yang menyempurnakan kejadian manusia. Serta mengilhamkannya, iaitu Allah mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawa kepada kejahatan dan yang membawa kepada takwa. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah Taala bersumpah dengan diri manusia yang diciptakan oleh dia, dan Allah Taala bersumpah dengan diri dia yang menyempurnakan kejadian manusia. Selepas daripada itu Allah Taala jelaskan bahawasanya Allah Taala telah berikan ilham kepada manusia manakah yang buruk dan juga manakah yang baik. Yang selepas daripada ini kita akan bincangkan pula berkenaan dengan iradah syar'iyah, qada syar'iyah,
ketentuan dari segi syarak yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada manusia, Allah taala jelaskan kepada manusia dengan dan juga dengan kemampuan ilham yang Allah taala beri kepada manusia, manusia boleh pilih iradah syar'iyyah tersebut. Ketentuan dari segi syarak yang Allah Subhanahu wa taala tentukan itu. Jadi mana di dalam hadis ini jelas Allah Subhanahu wa taala sebut dia beri ilham kepada manusia untuk mengenali mana yang fujur dan juga mana yang takwa, mana yang takwa. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan berkenaan dengan keinginan yang dilakukan oleh manusia. Iaitu sebagaimana firman-Nya, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala wa man yurid thawabad dunya nutihi minha wa man yurid thawabal akhirati nutihi minha." Dan tiap-tiap makhluk yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan keizinan daripada Allah. Yang ditentukan masa dia. Sesiapa yang menghendaki balasan dunia, kami berikan bahagiannya daripada balasan dunia, dan sesiapa yang menghendaki balasan akhirat, kami akan berikan pula balasan akhirat itu kepada dia. Pahala itu kepada dia. Maknanya itu berdasarkan kepada kehendak dia. Allah Subhanahu wa taala beri pilihan kepada dia. Bukan kata Allah Subhanahu wa taala kata kamu hanya mengikut apa yang telah aku pilih untuk kamu. Tidak, bukan begitu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala bukan hanya menciptakan kita, tetapi sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada kita kemampuan memilih selepas daripada Allah Ta'ala menciptakan kita. Sebagaimana di dalam ayat di dalam surah Al-Insan, inna al-insan ataupun ad-dahr, samalah. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah aturkan kejadian manusia bermula daripada air mani yang bercampur daripada benih lelaki dan perempuan, serta kami mengujinya dengan kewajipan-kewajipan. Oleh itu, maka kami jadikan dia mendengar dan melihat, kerana keadaan itu tidak mencukupi. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan melalui akal dan Rasul, jalan-jalan yang benar dan salah. Maka terserahlah kepadanya sama ada dia bersyukur dengan beriman dan taat. Ulang kali ini. Ataupun dia kufur dengan mengingkari kebenaran dan menderhaka. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan Allah Ta'ala menciptakan manusia dengan peringkat-peringkat kejadian itu, kemudian Allah Ta'ala uji dia, kemudian Allah Ta'ala berikan pendengaran dan juga penglihatan. Dengar apa yang disampaikan kepada mereka melalui Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan penglihatan dapat melihat, dapat menilai manakah kebenaran dan juga manakah kebatilan. Dan Allah Ta'ala beri petunjuk, Allah Ta'ala beri kemampuan, beri maknanya alat-alat untuk menilai, untuk supaya ada kemampuan untuk memilih. Kemudian Allah Ta'ala tunjukkan jalan. Setelah Allah Ta'ala tunjukkan jalan, maka seseorang manusia bebas untuk memilih sama ada untuk menjadi kufur ataupun untuk menjadi orang yang bersyukur. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak memaksa manusia. Kemudian di dalam hadis juga terdapat riwayat-riwayat yang menjelaskan perkara tersebut. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kita share semula kalau dapat. Tak dapat, kita share semula terjemahannya. Iaitu di dalam Sahih Al-Bukhari.
Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu dia berkata, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas wa qala inna Allah khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma 'indahu fakhtara dhalika al-'abdu ma 'inda Allah. Sesungguhnya Allah memberikan pilihan kepada seseorang hamba antara dunia dengan sesuatu di sisinya, sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu akhirat. Lalu hamba itu memilih sesuatu yang terdapat di sisi Allah. Jadi ini terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian banyak lagi ayat-ayat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala beri panduan kepada seseorang supaya dipermudahkan ia kepada kebaikan, dan begitulah sebaliknya, sebaliknya. Umpamanya kita kata di dalam surah Al-Mursalat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini jalan-jalan yang menyebabkan seseorang itu mudah untuk melakukan kebaikan ataupun sebaliknya, ataupun mudah untuk melakukan keburukan. Sebab tu kita tengok manusia ni, di kalangan manusia ni, ada yang kalau buat benda baik, laju sangat. Baguslah, tak apalah. Ada pula yang jenis kalau benda buruk, sangat-sangat laju. Benda baik, Allah, bukan main susah. Dia bukan main susah. Maknanya ada manusia-manusia yang sedemikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam Al-Quran, dua potongan ayat yang saya sharekan ini yang menjelaskan tentang panduan supaya seseorang itu dipermudahkan kepada kebaikan ataupun sebaliknya, sebaliknya. Baik. Tak lengkap lagi. Sebaliknya orang yang bakhil. Ya, saya share dulu. Jadi di dalam dua ayat ni, dua petikan ayat ni, bukan dua ayat, beberapa ayat ni. Yang pertama daripada surah An-Nazi'at, Wan-Nazi'at, bukan Mursalat, silap sebut tadi. Wan-Nazi'ati gharqa. Dalam surah tu, mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan orang yang melampaui batas, mengutamakan kehidupan sedunia semata-mata, tempat dianya adalah neraka. Sebaliknya, orang yang takutkan keadaan semasa dia berada di mahkamah Tuhannya, dia takut, dia ada kebimbangan tersebut, maka dia akan lakukan amalan-amalan untuk menghadapi ketakutan di alam akhirat itu, maka syurgalah tempatnya. Kemudian ayat yang seterusnya ni Allah Subhanahu wa taala jelaskan orang yang suka memberikan, bertakwa, membenarkan mengakui akan perkara yang baik, membenarkan syurga, Allah Ta'ala akan memudahkan dia kepada syurga. Sebaliknya, kalau seseorang itu bakhil, kedekut, mana dia melakukan perkara-perkara yang akan menyusahkan dia untuk syurga, maka Allah Ta'ala akan susahkan dia ke syurga. Sebaliknya Allah Ta'ala akan permudahkan dia untuk kesusahan dan juga kesengsaraan. Jadi mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan jalan-jalan kepada seseorang hamba untuk dia mudah memperolehi, untuk dia mudah untuk mendapat nasib di akhirat, sama ada kebaikan ataupun keburukan, sama ada kebahagiaan ataupun kecelakaan. Jadi maknanya jalan-jalan telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan, asbab-asbab tu Allah Subhanahu wa taala jelaskan, dan ia terserah kepada kita lah, kita nak pilih hak mana. Baik. Kemudian seterusnya kita pergi kepada tajuk yang seterusnya. Iaitu qada dan qadar azali. Panjang. Cerita berkenaan dengan takdir ini sangat-sangat panjang. Ia satu perkara yang rumit untuk dibahaskan, tetapi menjadi kewajipan kepada kita untuk memahaminya. Memahaminya. Sebab banyak kesesatan berlaku disebabkan oleh silap di dalam kepercayaan tentang takdir.
Seperti contoh golongan yang telah kita sebutkan tadi, iaitu golongan Jabariyah, ada golongan Qadariyah, ada golongan Rafidah Syiah yang langsung tak percaya kepada takdir dan sebagainya. Jadi sebab itu sangat penting. Walaupun perkara ini merupakan suatu perkara yang rumit, yang susah, tetapi Nabi SAW tetap membahaskannya di dalam hadis-hadis baginda, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum juga membincangkannya, ulama-ulama juga membincangkannya, membicarakannya, kerana ia adalah merupakan suatu yang sangat-sangat penting di dalam keimanan kita. Baik. Kemudian seterusnya qada dan qadar azali. Wal qada'u wal qadaru wal masyi'atu sifatuhu fil azali bila kaif. Qada dan takdir dan kehendak adalah sifat-sifat Allah Jalla Jalaluh sejak azali tanpa kaifiat. Huraian. Yakni ketiga-tiga sifat ini adalah sifat azali. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak azali sabit berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita tidak mengetahui kaifiatnya. Kita tidak mengetahui bagaimana kaifiatnya. Jadi mana ketiga-tiga sifat ini adalah merupakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menentukan, Allah Ta'ala mentakdirkan. Kemudian apa beza di antara qada dan juga takdir itu? Yang tu saya tengok tadi, apa yang telah saya tulis sebelum ni, apa yang tu insyaAllah saya akan sebutkan selepas ini. Dan juga salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak azali, iaitu sifat iradah, murid, yuridu, yuridullah dan sebagainya. Mana pecahan-pecahan tu dengan maksud iradah, maknanya berkehendak. Mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak dengan kehendak dia semenjak azali. Cuma kaifiat, bentuk kehendak, bentuk ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tu kita tak tahu. Kita tidak mengetahui kaifiat dia. Huraian. Huraian ada huraian tadi. Hubungan qada dengan iradah. Yang ini tidak ada perbahasan yang panjang. Perbahasan yang panjang ni selepas ni juga. Cuma sebelum pergi kepada perbahasan yang seterusnya, suka saya nak tanyalah, takut-takut ada ada soalan. Tak apa, ada soalan nanti. Yang ni saya jawab dulu soalan ni. Cuma saya kena cari. Yang itu sebenarnya antara tempat untuk kita bincangkan berkenaan dengannya. Itu ketika mana perbahasan berkenaan dengan qada mubram dan juga qada mu'allaq. Cuma mungkin saya boleh sharekan, kongsikan di sini satu doa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani daripada Abdullah ibn Mas'ud. Ini di antara yang diriwayatkan. Dan ini disebutkan di dalam riwayatnya, ada setengah riwayat mengatakan dia adalah yang dibaca oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada malam Al-Qadar. Jadi sebenarnya ketentuan peringkat tahunan ni, takdir peringkat tahunan ni pada malam Al-Qadar, bukan nisfu Syaban. Tentang nisfu Syaban tidak ada mana-mana riwayat yang menunjukkan kepada nisfu Syaban, tidak ada. Tak ada. Nisfu Syaban tidak ada. Yang adanya adalah malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, malam Al-Qadar. Ini jelas mana tafsir
saya tak pasti tafsir mana yang menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Lailatul mubarakah itu yang dimaksudkan dengannya adalah malam nisfu Sya'ban. Sebab setakat yang saya lihat tafsir-tafsir lailatul mubarakah itu dikaitkan. Apakah tafsiran kepada lailatul mubarakah itu? Tafsiran kepada lailatul mubarakah malam yang diberkati itu adalah sebagaimana di dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Jadi mana begitu juga di dalam ayat yang lain, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang mana padanya diturunkan Al-Quran. Maknanya Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar. Daripada Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi, ayat tu. Kemudian pada bulan Ramadan, malam yang mana? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan dia pada malam Al-Qadar. Itu maksudnya. Kemudian ayat di dalam surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkati. Tak jelas. Malam yang diberkati tidak jelas. Penjelasan kepada malam yang diberkati itu adalah pada surah Al-Qadar, iaitu malam Al-Qadar, dan juga pada surah Al-Baqarah itu, iaitu diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, bukan bulan Sya'ban. Itu yang jelas. Kemudian di dalam ayat di dalam surah Ad-Dukhan itu dengan jelas disebutkan fiha yufraqu kullu amrin hakim, diputuskan pada malam itu keputusan yang maha bijaksana. Jadi maknanya dibaca pada malam Al-Qadar. Bukan malam nisfu Sya'ban. Yang dikatakan sebagai malam buka buku dan sebagainya. Sebenarnya malam Al-Qadar. Bukan malam nisfu Sya'ban. Baik. Jadi pada malam tersebut antara yang diriwayatkan, yang dibaca oleh sahabat, iaitu seperti ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jam Al-Kabir. Saya lupa ada riwayat yang menyebutkan Sayyidina Umar pun baca juga, iaitu ketika mana pencarian Lailatul Qadar. Maknanya tiap-tiap malam lah. Kita kata pencarian Lailatul Qadar ini daripada bila? Daripada malam ke-21 sehingga ke akhir Ramadan. Jadi dalam masa 10 malam tu pencarian Lailatul Qadar baca umpamanya doa ini. Iaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu selalu berdoa, Allahumma in kunta katabtani. Yang ini dia tak ada baris ni. Tak ada baris. Apa? Allahumma in kunta katabtani fi ahli syaqa'i famhuni. Famhuni wasbutni fi ahli sa'adah. Asbit, satu lagi buka. Sabata, pasti ada sabit. Wa asbitni fi ahli sa'adah. Ya Allah, jika engkau tentukan aku bersama orang-orang yang celaka, maka hilangkanlah, sapulah. Famhuni, sapulah. Wa asbitni, dan tetapkanlah aku di kalangan orang yang bahagia. Maknanya pada malam Al-Qadar tu, pada pencarian malam Al-Qadar tu, sebab kita pun tak pasti bila. Daripada 10 malam tu kita tak pasti bila. Jadi dalam pencarian, sepanjang pencarian tu kita baca. Baca ini di antara dia. Begitu juga dengan hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Dan sebagainya. Doa-doa yang seumpama itu supaya apa? Supaya ketentuan pada malam Al-Qadar, supaya ketentuan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Taala boleh lakukan perubahan pada malam Al-Qadar tu, kalulah benda tu sudah berada
untuk kita sudah berada di atas landasan kebenaran, minta supaya Allah Ta'ala tetapkan di atas landasan kebenaran. Jika ada ketentuan yang tak elok, keburukan, minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala sapu, lepas pada tu tukar, catatkan dengan kebahagiaan. Catatkan dengan kebahagiaan. Walaupun tak ada masalah kita nak baca bila-bila pun tak ada masalah tu. Cuma yang diriwayatkan yang diriwayatkan daripada sahabat dia baca pada malam al-Qadar. Tu yang muqallibal qulub tu yang tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar pada Aisyah radhiyallahu anha. Yang tu betul. Nabi mana Aisyah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa Nabi selalu baca doa tersebut. Sedangkan Nabi ni orang yang Allah Ta'ala tak ubah dah hati dia. Dan akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan di hari akhirat kelak Nabi SAW sendiri cerita bahawasanya baginda akan diberikan baginda akan diberikan keizinan untuk memberikan syafaat kepada manusia. Jadi kalau Nabi itu mati tak elok, macam mana Nabi nak boleh syafaat? Cuma yang Nabi SAW amalkan tu dan Nabi ajar tu sebenarnya lebih kepada kita yang sepatutnya lebih lagi untuk mengamalkan. Baik. Kemudian seterusnya. Hubungan qada dengan iradah. Sifat iradah dan masyiah. Dua-dua ni bagaimana kehendak. Sya'a dan juga aradah. Adalah sabit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan kehendak Allah mengatasi kehendak makhluknya. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Inna Allah kana aliman hakima. Dan kamu tidaklah menghendaki sesuatu melainkan dengan kehendak Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tidak berlaku sesuatu melainkan dengan takdir Allah. Kehendak Allah pasti terjadi dan terlaksana. Sama ada yang baik atau buruk, semuanya mengikut kehendak Allah. Iradah Allah, mana kehendak Allah? Terbahagi kepada dua. Pertama, iradah qadariyah, kauniyah. Dan iradah syar'iyah, diniyah, amriyah. Yang pertama berkaitan dengan rububiyah dan yang kedua berkaitan dengan uluhiyah. Jadi di sini segala maknanya sifat iradah dan masyiah berkehendak itu sabit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat tersebut. Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran. Yuridullah, arada, yuridu, sya'a dan sebagainya. Dan di dalam ayat ini mana Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan apa yang kamu kehendaki. Maknanya apa yang dikehendaki oleh manusia tu tidak lari, tidak menyimpang daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh Allah Ta'ala. Maknanya apa yang kita kehendaki menepati apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana berlaku semua tu kehendak dan sesuatu kejadian tu berlaku dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada baik ataupun buruk. Cuma dari segi pembahagian dia, dari satu sudut. Yang pertama dia panggil iradah qadariyah kauniyah. Kehendak yang bersifat ketentuan Allah serta bersifat kejadian. Qada kauni, ketentuan dari segi kejadian. Tu. Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segi kejadian. Jadi yang ni dia berkait dengan rububiyah. Kalau kita tengok dulu
Saya pun tengok sebab dalam buku ni tidak dibincangkan rububiyah uluhiyah tu tidak ada. Tapi kalau nak dikaitkan dari satu sudut pembahagian tauhid yang dikenali sebagai tauhid tiga tu, yang pertama ni berkaitan dengan rububiyah, iaitu kepercayaan berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepercayaan berkenaan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya perbuatan Allah Ta'ala menciptakan ni, Allah Ta'ala menentukan ni, Allah Ta'ala menentukan kajian begini, dan sebagainya. Yang kedua pula dipanggil iradah syar'iyah, diniyah, amriyah. Kehendak Allah Ta'ala yang bersifat syarak. Ketentuan dari segi syarak. Dari segi agama, bukan dari segi kejadian. Dari segi agama. Nah, diniyah bersifat agama. Syarak bersifat agama, amriyah yang bersifat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak semestinya perintah, larangan pun begitu juga. Larangan pun begitu juga. Jadi yang ini berkaitan dengan uluhiyah. Yang dimaksudkan dengan berkaitan dengan uluhiyah ni iaitu berkaitan dengan perbuatan hamba, perbuatan yang kita kepada Allah Ta'ala, yang wajib kita kena lakukan kepada Allah Ta'ala ataupun tinggalkan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu iradah syar'iyah, diniyah, amriyah. Maknanya yang pertama, iradah yang pertama tu berkaitan dengan perbuatan Allah Ta'ala. Yang kedua ni berkaitan dengan perbuatan hamba. Apakah yang mesti, yang wajib hamba laksanakan. Kemudian seterusnya, ni perbahasan seterusnya berkenaan dengan yang ini, yang insyaAllah kita akan bincangkan di dalam kuliah kita yang akan datang, dan insyaAllah saya akan tambah perbincangan daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan perbahasan ini. Wallahu a'lam. Okey, baik. Jika ada sebarang persoalan, bolehlah dikemukakan satu soalan cukup Ustaz. Kalau ada yang nak bertanya, silakan. Nampaknya semua dah jelas. Tak ada soalan Ustaz. Okey, baik. Kita berhenti setakat ini saja dulu. InsyaAllah kita akan bersambung lagi di minggu depan. Dan Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmu ini. Dan semoga kita dapat manfaat dan kefahaman buat semua. Ya. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Jadi mudah-mudahan perkongsian yang sempat saya kongsikan pada pagi ini memberikan manfaat kepada kita semua dalam usaha kita untuk membetulkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tutup pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya, insyaAllah. Dan seterusnya, marilah sama-sama kita ikuti